Sebab itu saya pesan dah banyak kali, nak pergi haji, nak pergi umrah, biar kursus betul-betul, biar hadamkan betul-betul, biar faham. Orang suruh tawaf wida, dia sambung dengan sa'i wida sekali. Pasal aku dah kena dah. Namanya tawaf. Saya sambung sa'i ustaz, kata. Pasal apa pula pergi sambung sa'i? Ini bukan umrah. Alang-alang nak balik ustaz. Masa kutip batu Muzdalifah. Besar pun numbuk dia bawa ni. Ustaz, okey tak ustaz? Saya pun tengok besar macam ni. Haji dah kenapa besar ni Ji? Alang-alang ustaz katanya. Nampak? Alang-alang nak melontar setan katanya. Dalam ibadah dia tak ada alang-alang, ibu-ibu sekalian. Jangan buat-buat kerja macam tu. Sebenarnya, dengar baik-baik. Sebenarnya dari segi hukum, sunat 3 pusingan awal tawaf kita berlari anak. Sebenarnya. Macam baru dengar je ustaz. Yang kita dengar berlari anak ni tiang lampu hijau masa sa'i tu. Itu sunat bagi lelaki sahaja. Perempuan tak payah berlari. Mana boleh ustaz? Yang berlari anak dulu Siti Hajar kan perempuan. Dia kona ke situ pula dah. Itu Siti Hajar lah. Hukum tu dia bertukar gitulah kan. Takkan perempuan pula nak berlari ramai-ramai. Tak comel lah nampaknya. Jadi hukum tu ulama letak nombor 1, sunat berlari anak tiang lampu hijau tu lelaki sahaja. Dan kalaupun kita berkumpulan lelaki perempuan, tidak disunatkan berlari juga sebab berkumpulan tu. Itu ada pandangan kan. Tapi kalau nak lari juga, yang lelaki larilah. Tapi lampu hijau ke lampu hijau saja. Arab lari sampai atas Bukit Marwah. 100 meter pecut terus. Tak siapa suruh pun tak tahu. Jadi balik cerita tawaf tadi ni, tawaf. Sunat dia sebenarnya 3 pusingan awal kita tawaf tu berlari anak tau. Dia panggil ramal. Bahasa Arab panggil ramal. Ra, mim, lam. Ramal. Berlari-lari anak. Sebab apa tu tuan-tuan? Dia ada sejarah. Ni hadis Bukhari Muslim hadis sahih ni. Jangan kata-kata dia dhaif ke palsu pula. Ni riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Dalam hadis ni, saya cerita hadis ni dulu. Nabi arahkan kami, kata Ibnu Abbas, 3 pusingan pertama lari anak. Dan baki yang 4 round lagi itu terpulang. Nak lari boleh, kata Nabi, tak berlari tak apa. Takut nanti kamu berlari juga, diwajibkan 7 round pula. Nabi kata gitulah. Baik, punca nak jadi berlari itu ketika mana Nabi nak buat umrah pada yang Hudaibiyah tu. Kan Nabi dah pakai ihram kan, mimpi. Nabi mimpi kat Madinah, mimpi masuk Mekah buat umrah, botak kepala cukur semua, masuk umrah, pergi buat umrah. Akhirnya siap pakai ihram, Nabi mikot dekat Bir Ali di Madinah, ataupun dipanggil Zulhulaifah. Nama tempat tu Zulhulaifah, masjid tu nama Bir Ali. Bir tu telaga Sayyidina Ali. Baik, Nabi mikot umrah dekat situlah. Untuk ahli Madinah, mikotnya di situ. Mikot ni tempat kita pasang niat lah. Dan bila dah niat ihram semua, jaga pantang larang 13. Nabi pun bergerak dengan sahabat semua sampai dekat Hudaibiyah kan kena halang, kena blok kan, tak boleh masuk. Berlaku perjanjian Hudaibiyah dan patah balik ke Madinah. Sahabat memang fras lah, kena cukur kepala, sembelih kambing, buka ihram, patah balik. Nak datang buat umrah tahun depan tu. So tahun depan tu Nabi datang. Nabi mesti datang punya. Nabi datang balik tahun depan buat umrah. Masa Nabi tawaf itulah, sahabat-sahabat Nabi tawaf ni dengar sindiran-sindiran musuh. Dengar sindiran-sindiran musuh yang ada keliling Kaabah tu. Mereka macam sindir, perli Nabi. Mereka perli macam mana? Oh, inilah geng Muhammad yang konon nak buat umrah tahun lepas tak dapat, kena halau balik. Dia sindir gitu. Panas tak dengar? Panas kan? Nabi kata okey, sekarang semua yang lelaki, kita dengar dah ni, telinga-telinga kita dah pedih ni.
dengar sindiran puak-puak Quraisy ni. Mereka kata, inilah puak-puak ingat handal sangat, datang tahun lepas kena balik halau buta begitu je balik. Penakut dia kata. Lebih kurang macam itulah. Akhirnya Nabi arahkan semua sahabat lelaki. Tawaf, buka bahu sebelah kanan. Betul? Kanan ke kiri? Kanan. Kanan, no? Buka bahu sebelah kanan. Nama dia itibak. Itibak ni mana? Buka bahu sebelah kanan. Nampak ketiak. Sebab apa Nabi suruh buat? Kalau orang Kelantan kata nak tunjuk gedebel. Orang Kelantan. Kaal betul saya sebut tunjuk gedebel tak? Tunjuk gedebel. Orang Kelantan sebut gitu tak? Bukan orang nak bergaduh kan, seng-seng lengan kan. Ustaz tak puas hati ke? Okey, jom. Kita pun buka ni, tarik sampai atas kan. Padahal body macam plywood je kan. Nak tunjuk handal, mana kita buka tu lah, macam handal sangat lah. Jadi Nabi suruh 7 round buka ni, tunjuk hebat. Buka ni 7 round ni. Sambil tu Nabi kata 3 round pertama kau berlari. Nak tunjuk gagah. Itu je sebenarnya. Itu datang sejarah dia tu. Sebab itu bila kita kursus haji ke, kursus umrah ke, nak pergi haji, nak pergi umrah, kena tahulah. Habis kita tak berlari pun, ustaz pun tak nak suruh. Yalah, susah nak berlari masa tawaf tu. Kalau sa'i tak apa, dia lapang untuk lari anak tujuh lampu hijau tu. Tapi kalau tawaf jangan buat pasal, ibu-ibu sekalian. Nak berlari, berjalan pun susah kan. Nak suruh berlari anak macam jogging macam tu kan. Mana dengan kain ihram lagi, tali pinggang dah longgar. Kau berlari-lari sejuk je lepas tu. Lagi ramai orang lari kan. Jadi itu nak kena jaga juga tu. Jadi mana dengan nak jaga bahu lagi, mengirikan Kaabah tak boleh lari, nanti batal pusingan tu. Mana nak tengok depan lagi, yang mutawif lagi, yang ustaz lagi, yang bini pegang ihram kita lagi. Kan macam-macam tu nak dijaga keliling tu. Jadi jalan selamat, berjalan aje lah. Kan, pegang aje lah kan ihram untuk lelaki kita tu kan. Labbaik Allah, pusing je lah 7 round. Tak payahlah berlari. Sebab tu kalau tengok orang tawaf berlari, jangan, ni kau mazhab apa ni? Jangan. Memang betul lah dia buat tu. Memang betul lah ada orang buat tu kan. Dia betul-betul ikut sunnah yang Nabi ajar. Tapi kalau tuan-tuan rasa lepas ni umrah tuan-tuan nak berlari 3 round, tak apalah, cubalah kan. Kalau tak boleh, jalan macam biasa je lah. Dia macam tu. Sebab sejarah dia memang ada. Ni hadis sahih. Mungkin kita tidak diwawarkan sangat dalam kursus haji umrah. Sebab takut jamaah pening pula nanti kan. Ini ustaz ni dah lah baru kali pertama buat umrah, tiba-tiba ajaran baru pula ni. Sudah kan. Nanya pula ustaz tu nanti. Jadi ini ilmunya. Sebab itu cuma kena faham, itibak ni buka bahu sebelah kanan, hukum dia sunat ketika tawaf sahaja. Masuk sa'i terus tutup. Sebab itu orang lelaki bila sa'i bahu terbuka, Arab datang pam dia ketuk. Dia tak ketuk lah, dia pegang-pegang, dia suruh tutup kan. Dia pegang-pegang ini, dia suruh buat macam tu, tutup. Memang itu hukum dia. Bila sa'i buka, makruh. Kan. Sebab itu saya pesan dah banyak kali, nak pergi haji, nak pergi umrah, biar kursus betul-betul, biar hadamkan betul-betul, biar faham. Kalau tidak, karam, habis kita. Orang suruh tawaf wida', dia sambung dengan sa'i wida' sekali. Pasal aku dah kena dah. Jamaah buat kerja gila gitu kan. Orang dah cakap besok kita lepas subuh habis semayang terus tawaf wida', semayang sunat tawaf, berdoa menangis, minum zam-zam, cabut balik. Bah dah tunggu lah. Sarapan terus tunggu bah datang, cabut balik Malaysia kan. Tak sampai-sampai. Dah berpeluh dah dalam bah. Driver ni kena nak maki hama nak lari je kan. Ni nak start enjin jalan. Yang ustaz yang nak menjawab dengan driver tu dah berpeluh. Mana pula Mak Haji dengan Pak Haji tak sampai-sampai lagi. Bayang pun tak nampak. Balik-balik senyum belengguk aja jalan kan. Mana Mak Haji baru sampai. Lamanya tawaf. Saya sambung sa'i ustaz kata. Pasal apa pula pergi sambung sa'i? Ni bukan umrah. Alang-alang nak balik ustaz. Alang-alang tu aku tak tahan dengar tu.
Dalam ibadah dia tak ada alang-alang, ibu-ibu sekalian. Jangan buat-buat kerja macam tu. Kan? Alang-alang, ustaz dah nak balik, nak datang tak tahu bila. Sambung je lah sa'i. Sa'i tu tak ada pahala tau. Mujur tak dapat dosa. Kan? Dia tak ada apalah, cuma penat je lah. Penat, lepas tu kena tahan maki lah. Jamaah akan maki kita kan. Pak Haji ni pasal lah lambat ni orang nak tinggal ke terbang lah. Dia pergi sambung sa'i pula. Orang dah berbuih lah taklimat tawaf wida'. Belum ada dalam kitab sa'i wida' tak ada. Jangan buat-buat sejarah tu. Sebab itu dalam ibadah dia tak ada alang-alang. Macam musim haji 2010 kot, 2011 macam tu, masa saya buat jemaah kan, masa kutip batu Muzdalifah, besar pun numbuk dia bawa ni. Ustaz, okey tak ustaz? Saya pun tengok besar macam ni. Ji, tak ada besar lagi ke Ji? Haji dah kenapa besar ni Ji? Alang-alang ustaz katanya. Nampak? Alang-alang nak melontar setan katanya. Kan halus kan, macam tak sakit je setan katanya. Besar ni buat puas hati benjol. Kau tahu mana pula setan menyerah diri hari melontar tu kan? Setan mula hari melontar tu. Yang betul-betul baling setan Nabi Ibrahim saja. Kita baling dinding batu tu. Tak payahlah besar sangat kan? Kan baling kuat-kuat melantun kena kepala kita, padahal muka kan. Jangan halus sangat, jangan besar sangat. Besar sangat nanti nak memikul tu susah. Paling tidak 7, 7, 7, 21 kali dengan 3 dah berapa dah? 63. Itu kalau nafas saya. Kalau nafas awal kurang lagi sikit, 49 kot kalau tak silap saya. Jadi bayang 49 ketul besar-besar macam tu, larat nak bawa. Kan satu kerja tu. Dan jangan halus sangat sampai tak berasa pula masa baling tu. Takut was-was pula. Dia takut was-was ke baling, tadi ya ke batu ke apa aku pegang tadi, dia was-was kan, rasa ringan macam tak ada apa. Biar ada rasa. Dalam kitab kata 1 ruas paling kurang, 3 ruas ni ambil 1, itulah saiznya. Itu orang suruh pergi kursus. Ni kursus tak datang. Lepas tu nama pula naik last minute ustaz. Nama naik last minute pula, lagi 3 hari nak terbang pula. Tamu Haji telefon, Haji nak pergi Haji? Ni jawab sekarang ni. Sudah berpeluh mikir. Aku nak pergi kan, kursus apa benda pun tak tahu lagi ni. Batu pun tak cari lagi. Nak cari batu apa benda kat Malaysia ni? Batu kat sana besok. Dia punya panik tu sampai dia kata, saya batu pun tak cari lagi ni, kata. Batu apa pula yang kau nak cari kat Sumatera? Kan? Jadi ibu sekalian, itulah ceritanya. Kok mana pun kursus lah dulu. Tapi Tamu Haji dah declare dah baru ni kan. Siapa yang last minute pun kita akan bimbing di sana. Jangan risau.